Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Apa khabar semua pelajar-pelajar ustazah yang dirindui sekalian? Okay, lama kita tidak berjumpa, panjangnya cuti sekolah selama 3 bulan kan. Okay, untuk hari ini ustazah nak membawa kelas tajuk Sirah dan Tamadun Islam dengan tajuk Ibnu Sina, Bapa Perubatan Dunia. Okey, Ibnu Sina. Okay, dalam kita nak menghadapi pandemik COVID-19 ni, okay, marilah kita belajar tentang seorang tokoh perubatan yang bernama Ibnu Sina. Okay, tokoh perubatan Islam. Okay, siapa sebenarnya Ibnu Sina ni? Okay, yang pertama, nama sebenar dia adalah Al-Husain bin Abdullah bin Hassan bin Ali bin Sina. Sebab tu dia dikenali sebagai Ibnu Sina sebab ambil dia nama kepada nama datuk dia. Okey, dia dilahirkan pada 370 Hijrah bersamaan 980 Masihi di sebuah tempat di Bukhara di negara Turkistan. Okey, dia ni berketurunan Turki dan juga pernah menjadi penasihat agung Amir Ad-Daulah. Okey, dan tarikh kematian Ibnu Sina ni adalah pada 1037 Masihi di Hamazat. Okey, dalam poin Ibnu Sina ni, benda paling penting kena ingat nama sebenar dia. Okey, nombor 2, kalau nombor 2 tempat lahir ataupun tarikh lahir dia dan juga tarikh kematian dia. Okey, ingat yang tu. Okey, yang kedua, okey, kepribadian Ibnu Sina. Okey, bila nama tokoh ni mestilah dia adalah seorang yang hebat. Okey, terutamanya mari kita tengok siapa Ibnu Sina ni. Okey, yang pertama, Ibnu Sina ni adalah seorang yang sangat tekun mempelajari ilmu. Okey, dia ni pernah membaca buku metafizik karangan Aristoteles sebanyak 40 kali. Bayangkan, dia boleh baca sebuah buku tu, buku ilmiah sebanyak 40 kali. Okey, kalau kamu pernah baca buku teks pendidikan Islam 40 kali, sekali pun belum tentu lagi habis. Okay, yang kedua, taat beragama. Okay, dia apa-apa saja dia buat, dia mesti akan berdoa kepada Allah. Terutamanya bila dia ada masalah, dia akan mencari jalan penyelesaian adalah kembali kepada Allah. Yang ketiga, dia pintar sebab dia berjaya menguasai pelbagai ilmu agama ketika dia berusia 18 tahun. Dan yang keempat, dia adalah seorang yang berinovatif. Apa maksud inovatif? Dia suka buat kajian dan dia akan berusaha untuk mencipta sesuatu perkara yang baru. Itu orang yang suka berfikiran, orang yang bersikap inovatif. Yang ketiga, pendidikan. Ibnu Sina ni, yang pertama, dia ni belajar Al-Quran sejak berusia 5 tahun. Okay, lepas tu hafal Al-Quran umur 10 tahun. Umur dia 16 tahun, dia dah menguasai pelbagai ilmu perubatan. Okay, cuba tengok kita. Umur 5 tahun kita duk buat apa? Duk naik terjun tingkap, terjun kerusi, pecah luka kat sana, luka kat sini. Okay, umur 10 tahun. 10 tahun duk macam-macam lah. Tahun ni zaman duk main game. Umur 16 tahun, tanyalah diri sendiri, apa yang kamu dah buat sampailah sekarang umur kamu 17 tahun. Kalau 17 tahun, kalau Ibnu Sina umur 16 tahun tu dia dah menguasai pelbagai ilmu perubatan. Okey, karya Ibnu Sina yang paling agung sekali ni, yang pertamanya adalah Al-Qanun fi Tibb ataupun undang-undang dalam perubatan. Dia Ibnu Sina ni dia lebih fokus kepada bidang perubatan. Okey, ataupun sekali lagi dia punya dalam Al-Afiyah At-Tibbiyah. Tu pun buku dalam bidang perubatan juga karya dia. Okey, seterusnya pencapaian yang pernah dicapai oleh Ibnu Sina adalah dia menemui penyakit baru dan puncanya. Contohnya dia berjaya menjumpai pengaruh kuman dalam penyakit. Okay, dan juga dia berjaya membuat dia jumpa macam penyakit TB. Okay, so mungkinlah kalaulah Ibnu Sina ada lagi sekarang ni, rasanya kita mungkin dah ada vaksin coronavirus. Tak tahulah, wallahu alam kan.
Okay, yang kedua, penemuan dalam bidang farmasi ataupun dalam bidang ubat-ubat. Okay, contohnya macam dia yang buat ubat bius tu. Ubat bius ni penting tau. Kalau kita accident, kena operation, kalau tak ada ubat bius ni, orang operate kita, kan, orang hirih ataupun orang yalah, operate bedah kita ni secara buta-buta macam tu. Macam mana rasa sakit, kan? So, ubat bius ni sebagai penghalang kepada kita rasa sakit bila buat operation. Okay, yang ketiga, banyaklah benda yang dia buat dalam bidang perubatan. Contoh dia mencipta benang yang khusus untuk menjahit luka. Takkanlah orang guna benang hadut jahit kain tu, kan? Takkanlah nak bubuh jahit kain tu lah jahit kulit kita. Tak boleh, kan? So, Ibn Sina antara yang pertama mencipta benang khusus untuk menjahit luka, dan yang kedua dia mencipta picagari. Okey, seterusnya kesan peninggalan Ibn Sina dalam bidang perubatan. Kesan peninggalan dia banyak sangat. Okay, tapi yang dalam bidang perubatan ni saya nak fokuskan. Okay, yang pertama, kamu ingat dua pun tak apa. Okay, yang pertama cara merawat penyakit. Yang kedua dari segi teknologi. Okay, macam mana dia menghasilkan teknologi bidang perubatan. Contoh tadi, dia mencipta picagari. Kemudian dia buat ubat bius dan sebagainya. Okay, cara merawat penyakit dan juga teknologi. Ingat itu je. Okay, yang seterusnya, sumbangan Ibn Sina. Sumbangan dia ni ada banyak sangat. Okay, dari segi karya, dia menghasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang, terutamanya matematik, fizik, falsafah, perubatan dan sebagainya. Okey, dan yang kedua, okey, penemuan, melakukan banyak penemuan dan pencapaian dalam bidang farmasi dan perubatan. Okay, ingat Ibn Sina, nama saja Ibn Sina, kalau dah main macam mana pun, siapa duk sebut tentang Ibn Sina, ingat Ibn Sina ni adalah bapa perubatan moden, bapa perubatan dunia, dan dia merupakan doktor Islam. Doktor Islam lah, kiranya doktor Islam yang pertama. So dia merupakan bapa perubatan dunia Islam. Okey, saya rasa setakat itu saja sebagai mukadimah sebelum kita bagi kamu ada gambaran sikit tentang Ibn Sina sebelum kita buat latihan tentang Ibn Sina. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.